Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu Nurjadi bin Uli. Untuk hari ini kita akan bersama-sama di dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran di dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 3 ya, tingkatan 3. Sebenarnya cikgu rekod video ni dekat jam 11 malam dah ya. Jadi ini adalah satu inisiatif untuk anak-anak didik di luar sana, siapapun di mana pun anda berada, untuk kita sentiasa orang cakap menuntut ilmu di mana juga berada dan di bila-bila masa. Kerana mungkin kadang-kadang kita ingin mencari motivasi untuk belajar tapi kita tak tahu macam mana memulakan. Jadi ini adalah satu inisiatif lah, percubaan atau boleh membantu adik-adik. Okey, semoga ini dapat membantu adik-adik lah, insyaAllah. Baiklah, walaupun orang cakap pandemik sudah berlalu, tapi mungkin ini adalah satu hybrid yang boleh kita gabungkan di antara bersemuka dengan guru-guru adik-adik di sekolah dan juga di sini di YouTube adik-adik boleh tonton. Okey, baiklah. Dan terus masuk di dalam mata pelajaran ini, iaitu reka bentuk dan teknologi. Kita jump into kita punya topik ya. Topik kita sebenarnya pada hari ini adalah bab 1 aplikasi teknologi, yang mana 1.1 reka bentuk dan reka bentuk mekatronik. Dan sudah pastinya kita akan fokus pada hari ini di dalam subtopik yang pertama inilah, iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Okey, dan kita terus jump pergi bab 1 lah, aplikasi teknologi. Kemudian kita pergi sedikit demi sedikit. Okey, aplikasi teknologi. Sebenarnya di dalam kehidupan seharian kita ini, kita sangat-sangat dipengaruhi oleh teknologi dan kita sering menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian kita. Siapa yang ada telefon, dia menggunakan teknologi. Siapa yang mau naik bangunan menggunakan lift dan menggunakan teknologi, terutamanya mekatronik. Dan sekarang ni cikgu sedang berinteraksi dengan adik-adik di mana-mana pun berada, sebenarnya sedang menggunakan teknologi lah. Okay? Kalau tidak, mungkin susah untuk kita berhubung ya. Sekarang alhamdulillah, dengan kebijaksanaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terhasillah teknologi seumpama ini. Okey, jadi kita terus masuk ke dalam kita punya subtopik lah hari ini. Sebelum itu, suka untuk cikgu katakan, sekarang ni ada adik yang sedang belajar di dalam tingkatan 3, khususnya di sekolah menengah. Ini adalah tahun ketiga anda, dan anda pun telah diperkenalkan dengan reka bentuk mekanikal lah, reka bentuk mekanikal ya, reka bentuk elektrik, kemudian reka bentuk elektronik semasa berada di tingkatan 2. Jadi ini sebenarnya amat-amat membantu adik-adik untuk mempelajari topik pada hari ini dan juga topik-topik seterusnya, kerana ia amatlah berkait dengan apa yang anda bakal pelajari. Okay? Subtopik kita adalah reka bentuk mekatronik. Okay? Apakah reka bentuk mekatronik? Di sinilah kita akan mempelajarinya dan bagaimana kita mengaplikasikan mekatronik dalam kehidupan seharian. Nampak produk-produk ini adalah produk-produk mekatronik lah. Mesin basuh, kereta kawalan jauh. Ini adalah salah sebahagian ya. Ini adalah sebahagian, maafkan cikgu, sebahagian daripada produk mekatronik yang sering digunakan. Okey. Adik-adik, di dalam topik 1.1 ini, iaitu reka bentuk mekatronik, ini yang perlu anda pahami ya. Yang anda akan tahu di dalam topik ini adalah ini. Pertama sekali, anda akan boleh menyatakan apa? Maksud reka bentuk mekatronik ya. Anda akan tahu maksud reka bentuk mekatronik. Ya, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, untuk video ini ya. Dan seterusnya juga di dalam subtopik ini, anda akan mengenal pasti apakah elemen mekatronik. Apakah elemen-elemen di dalam mekatronik, apa yang ada di dalam mekatronik itu. Kemudian anda akan boleh menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk yang sedia ada, seperti mesin basuh ya, seperti kereta kawalan jauh ya. Itu anda akan boleh menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk yang sedia ada. Kemudian anda boleh menghasilkan gambar raja blok ya, gambar raja blok produk mekatronik yang sedia ada ya, seperti produk-produk yang sebutkan tadi. Dan anda perlu akan boleh menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai ya. Di dalam situasi tertentu mungkin ya,
anda perlu mengubah sesuai produk, dan di situ anda boleh menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk lah ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan gambar raja blok yang terlibat. Okey. Kemudian anda boleh membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah pun dibuat ya di dalam standard pembelajaran ataupun apa yang anda peroleh sebelum itu ya. Kemudian anda akan boleh membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah sesuai. Okey, inilah yang akan anda pelajari di dalam topik 1.1 iaitu reka bentuk mekatronik. Okey. Baiklah, seperti yang cikgu nyatakan tadi, semasa di tingkatan 2 anda telah pun mempelajari tentang aplikasi seperti reka bentuk mechanical ya, mechanical, kemudian reka bentuk apa? Elektrik, kemudian reka bentuk elektronik. Ini anda telah pun pelajari. Jadi di sini amat-amatlah membantu anda kerana di dalam bab ini, di dalam bab sekarang ini, pengetahuan anda tentang semua aplikasi tersebut akan digabungkan ya. Akan digabungkan dengan sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey. Okey, itu akan anda gabungkan bagi menghasilkan reka bentuk yang anda pelajari pada hari ini, iaitu reka bentuk bagi produk mekatronik. Okey. Cuba anda lihat ini di dalam gambar foto 1.1 ini ya. Inilah contoh-contoh reka bentuk produk mekatronik yang sering kita temui di dalam kehidupan seharian. Pertama sekali, kalau anda mau perbanyakkan dokumen-dokumen, anda menggunakan mesin fotokopi, itu adalah produk mekatronik sebenarnya, mesin fotokopi. Kemudian kalau anda pergi ke bangunan-bangunan yang tinggi ataupun pergi mall-mall, anda jumpa lift. Lift ini pun adalah contoh reka bentuk produk mekatronik yang kita sering hadapi. Lepas tu kalau mau pergi masuk apartmen kah ataupun pergi mall-mall, anda mau masuk ke situ, ada pula palang automatik. Palang automatik pun adalah contoh reka bentuk produk mekatronik yang sering kita temui di dalam kehidupan seharian. Dalam mengerti kata lain, sukar untuk kita elak produk-produk mekatronik ini selalu sahaja ada di dalam kehidupan kita. Okey. Jadi penting ke tidak anda mempelajari reka bentuk mekatronik ini? Amat-amat penting. Okey. So pada hari ini seperti mana yang cikgu nyatakan, kita akan fokus kepada subtopik yang pertama ini 1.1.1, iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Orang kata tak kenal maka tak cinta ya. Bila kenal barulah cinta. Bila cinta barulah kita dapat mendalaminya dengan lebih baik. Begitu juga untuk kali ini, iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Apakah itu maksud reka bentuk mekatronik ya? Sebenarnya konsep mekatronik ini telah lama pun diperkenalkan ya oleh seorang jurutera kanan di syarikat di Jepun pada tahun 1969. Siapa namanya? Anda boleh lihat di buku teks ya. Adik-adik semua ada buku teks kan? Ya, cukup percaya ada buku teks masing-masing, sama ada dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk digital. Okey. Konsep mekatronik telah diperkenalkan oleh Tetsuro Mori, iaitu seorang jurutera kanan sebuah syarikat di Jepun pada tahun 1969. 1969 ni adik-adik lama ke tidak? Sekarang ni 2023, sudah lama. Kalau ada yang menonton video ini selepas 2023, 2024, 2025 dan seterusnya, maka ia semakin lama. Bayangkan ya, konsep mekatronik ini sudah sekian lama diperkenalkan. Yang mana Tetsuro Mori ini mendefinisikan mekatronik sebagai apa? Sebagai aplikasi elektronik dan apa? Dan teknologi komputer untuk apa tujuannya? Untuk mengawal pergerakan sistem mechanical sesuatu produk. Okey. Diulang sekali lagi. Ya, Tetsuro Mori ini mendefinisikan mekatronik sebagai aplikasi elektronik dan apa? Dan teknologi komputer untuk apa? Untuk mengawal pergerakan sistem mechanical sesuatu produk. Okey? Boleh faham? Itu apa yang Tetsuro Mori nyatakan ya. Maafkan cikgu. Kemudian ya, ini adalah contoh produk mekatronik lah, iaitu lengan robotik yang ditunjukkan dalam gambar foto 1.2 yang merupakan contoh reka bentuk produk mekatronik. Tetapi bila kita tengok-tengok banyak produk reka bentuk mekatronik ini, adakah kita tahu apa maksud reka bentuk mekatronik? Ya, kita nampak wah lawanya produk ni. Tapi sebenarnya apa maksud reka bentuk mekatronik yang menghasilkan produk seumpama itu? Okay? Baiklah,
yang ini amat penting untuk anda ketahui. Mungkin kalau keluar dalam orang cakap peperiksaan, ini adalah yang perlu anda faham dan ingat ya. Jangan ingat sahaja, tetapi anda perlu faham. Kerana kalau anda faham, anda terlupa sedikit, anda cuba fahami semula, anda akan ingat insya-Allah. Jadi anda perlu faham. Reka bentuk mekatronik ni apa? Reka bentuk mekatronik ialah reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu. Yang pertama elektrik. Okey, yang pertama elektrik. Yang kedua mechanical. Yang ketiga elektronik. Dan kawalan dan juga pengaturcaraan untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Okey. Kita ulang semula lagi ya. Reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan apa? Yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mechanical, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang mana integrasi ataupun boleh kaitan semua elemen mekatronik ini membolehkan produk mekatronik berfungsi secara automatik ataupun separa automatik. Okey, yang mana pengguna hanya perlu menekan switch kawalan pada produk untuk memulakan tugasan yang telah pun ditetapkan, dan produk akan menjalankan tugasan dan berhenti dengan sendiri apabila tugasan telah pun disempurnakan ya. Perhatikan di sekeliling kita, dapatkah kita mengenal pasti produk-produk mekatronik yang digunakan dalam kehidupan seharian. Tapi bila kita tengok tadi produk-produk ini dah pasti ini mekatronik rupanya ya. Mesin fotokopi mekatronik rupanya. Lift mekatronik, palang automatik mekatronik sebenarnya. Tanpa kita sedar sebenarnya itu adalah produk reka bentuk mekatronik. Okey? Boleh? Okey, ini adalah sejarah perkembangan revolusi industri lah ya. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0. Ianya bermula dengan penggunaan reka bentuk Reka bentuk mechanical bagi menggantikan tenaga manusia untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey. Ya, dia lebih fokus kepada mechanical ya, yang melibatkan pergerakan bagi menggantikan tenaga manusia untuk menghasilkan sesuatu produk. Kemudian berkembang lagi kepada revolusi industri 2.0, yang mana di dalam industri 2.0 kita telah pun bermula dengan penemuan tenaga elektrik, yang mana ia membolehkan produk dihasilkan dalam kuantiti yang lebih besar dan cepat, sebab kita sudah mula menggunakan elektrik di dalam revolusi industri 2.0 ini. Okey. Kemudian ya, revolusi industri terus berkembang ya. Terus berkembang kepada revolusi industri 3.0, yang mana di sini bermula dengan penggunaan meluas reka bentuk elektronik ya. Reka bentuk elektronik dan seterusnya menggabungkan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik ya. Dalam arti kata yang lain, ianya berada di sinilah ya. Revolusi 3.0 di sinilah bermulanya dengan penggunaan meluas reka bentuk elektronik dan seterusnya penggabungan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik. Anda ingat tadi definisi reka bentuk mekatronik itu? Mari kita lihat semula, okey? Reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan apa? Disiplin ilmu elektrik, mechanical, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Okey? Kemudian disitulah dia berada di dalam revolusi industri 3.0 ini, di mana di sini bermula dengan penggunaan meluas reka bentuk elektronik dan seterusnya penggabungan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik. Okey. Yang kemudian pada revolusi industri 4.0 di sini melibatkan penggabungan reka bentuk mekatronik bersama internet benda ataupun internet of things. Okey. Data raya dan juga pengkomputeran awan bagi pembentukan sistem pengeluaran pintar ya. Okey. Di dalam gambar raja ini adalah 9 teras dalam revolusi industri 4.0, iaitu robot berautonomi ataupun autonomous robot, robot berautonomi. Kalaulah keluar soalan begini di periksaan, pilihan anda perlu faham dan juga hafal. Okey. Perpaduan sistem ataupun sistem integration, nama English dah,
Kadang-kadang kita lebih tahu nama bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Di sini yang bagus yang dalam buku teks ni dia letak kedua-duanya ya. Internet benda ataupun Internet of Things ataupun dia punya ringkasan IoT, kemudian simulasi ataupun simulation in English ya. Kemudian pembuatan bahan tambah ataupun additive manufacturing. Kemudian pengkomputeran awan ataupun cloud computing. Ini sangat-sangatlah kita selalu gunakan sekarang ya. Pengkomputeran awan ini ataupun cloud computing ni ya. Sebab dia lebih menjimatkan kita punya ruang-ruang untuk meletakkan data. Okey. Kemudian reality terimbuh ataupun augmented reality AR, kemudian data raya ataupun big data dan seterusnya, keselamatan cyber ataupun cyber security. Ini adalah teras di dalam revolusi industri 4.0 ya. Walaupun bunyinya adalah begitu bombastik untuk adik-adik pahami sekarang, percayalah suatu masa nanti adik-adik akan bersyukur kerana adik-adik telah mempelajari perkara ini lebih awal berbanding generasi-generasi yang sebelumnya. Okey? Saya rasa ya sampai di sini saja untuk subtopik yang pertama, iaitu 1.1 untuk kita pelajari pada sesi pada kali ini ya. Cikgu harap adik-adik dapat sedikit sebanyak mengenali ataupun bolehlah sekurang-kurangnya menyatakan maksud reka bentuk dan mekatronik, dan adik-adik boleh melihat bagaimana perkembangan revolusi industri itu berkembang ya. Dan semoga ini dapat juga membantu adik-adik terus termotivasi di dalam meneruskan pelajaran adik-adik. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.